sejahtera, ini keputusan terkini yang pastinya akan menghabiskan Wan Saiful Wanjan. Tindakan beliau membuat dakwaan di Dewan Rakyat, di Parlimen, dalam sidang Parlimen, berkaitan kononnya beliau telah dihubungi, telah dijumpai, telah dirunding oleh orang-orang tertentu dan ditawarkan konon habuan 1,7 juta kalau menyokong Anwar Ibrahim, telah menimbulkan masalah besar terhadap Wan Saiful Wanjan. Selain daripada beliau juga telah menyatakan kononnya sejam selepas beliau membuat pendedahan di Dewan Parlimen atau di Dewan Rakyat, beliau telah dihubungi oleh SPRM, tetapi Azam Baki, Ketua Pengarah SPRM, telah menyatakan tiada pegawai SPRM yang menghubungi Wan Saiful. Ini juga telah menimbulkan satu lagi masalah besar kepada Wan Saiful. Hari ini dikabarkan, dilaporkan, SPRM telah meminta supaya Wan Saiful tampil dalam tempoh seminggu. Kalau dia tak tampil apa jadi? Tak tahulah, kita tengoklah. Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberikan tempoh seminggu kepada ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wanjan, untuk tampil membuat laporan. Berhubung pendedahan bahawa beberapa individu menawarkan ganjaran kepadanya jika menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, ini kerana adalah menjadi tanggungjawab bagi mana-mana individu yang mendakwa ditawarkan rasuah untuk segera membuat laporan berlandaskan undang-undang di bawah Seksyen 25 Akta SPRM 2009 untuk tindakan selanjutnya. Saya tidak boleh umumkan sekarang apa tindakan sebenar yang akan dibuat sekiranya tidak lapor. Itu adalah yang terjadi kepada Wan Saiful Wanjan. Azam Baki kata beliau tidak boleh umumkan apa yang akan berlaku kepada Wan Saiful Wanjan kalau beliau tidak membuat laporan kepada SPRM tentang kononnya beliau ditawarkan rasuah itu. Tapi apa yang pasti, SPRM memberikan masa seminggu kepada Wan Saiful Wanjan untuk membuat laporan, dan ada aktanya. Akta undang-undang di bawah Seksyen 25 Akta SPRM 2009 untuk tindakan selanjutnya. Kata Tan Sri Azam Baki lagi, kita masih lagi menunggu laporan beliau. Segala kemungkinan boleh diambil, kemungkinan memanggil ke SPRM, kata Tan Sri Azam Baki. Apabila Wan Saiful Wanjan menyebut di Parlimen, iaitu dalam Dewan Yang Mulia, Dewan Rakyat, mengenai tohmahan rasuah yang ditawar kepada beliau, maka sebenarnya jadi tanggungjawab beliau sendiri untuk buat laporan di bawah Seksyen 25 Akta SPRM 2009. Bukan masalah kerja kami nak cari, bukan masalah iaitu kerja kami nak cari. Beliaulah kena datang. Sebagai contoh, kalau kita ditawar rasuah, kita sendirilah datang ke pejabat SPRM atau balai terdekat. Takkan SPRM nak pergi jumpa dan ambil bawa ke pejabat. Begitulah kaedahnya, kata beliau. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program bicara eksekutif anti rasuah bersama ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Negeri 9 ke-15 yang turut dihadiri Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun di sini. Mengenai kes menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan, Azam berkata setakat ini pihaknya belum berbincang dengan Jabatan Peguam Negara untuk menuduh di mahkamah tanpa kehadirannya. Ini bukan pilihan utama. Ia bukan pilihan utama tuduh tanpa kehadiran. Kita perlukan orang di sini untuk dituduh di mahkamah. Belum lagi peringkat sekarang, tapi memang saya ada garis masa kepada pegawai. Bila sampai masa sekiranya keadaan memerlukan, perbincangan akan dibuat, kata beliau lagi.
Beliau berkata, keberadaan Muhammad Edlan masih belum dapat dikesan ketika ini. Bagaimanapun pihaknya turut meminta bantuan Interpol selain sedang mengusahakan untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa luar negara, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Hamzah Zainuddin akan jadi Presiden Parti Bersatu yang baru? Ini kenyataannya, dipetik daripada sinarharian.com bertarik 26 Januari 2024. Kenyataan ini mengatakan bahwa ahli Parlimen Bersatu sokong Hamzah Zainuddin sebagai Presiden baru. Kenyataan terkini yang telah kita baca sebentar tadi menyatakan bahwa Hamzah Zainuddin dilaporkan didakwa sudah tidak selesa di Bersatu. Ini karena kepimpinan Parti Bersatu yang lemah. Dan selain itu juga, baru-baru ini kita digemparkan kononnya ada langkah untuk menjatuhkan Hamzah Zainuddin. Antaranya ialah langkah janda baik. Tapi tak jadi. Tidak jadilah langkah itu menurut laporan yang telah kita bacakan sebelum ini. Tapi ini yang berlaku. Ahli Parlimen Bersatu sokong Hamzah Zainuddin sebagai Presiden baru. Kalau ini benar-benar berlaku, maka habislah jawatan Muhyiddin Yassin. Ramai ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu mahukan Setiausaha Agung Bersatu mereka, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, menjadi sebagai Presiden baru parti itu. Ini didedahkan sendiri oleh ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal. Ahli Parlimen Larut itu katanya mempunyai potensi besar bagi memimpin parti berkenan. Ramai penganalisis politik setuju dengan kenyataan daripada ahli Parlimen Bukit Gantang ini. Mereka kata memang betul. Dari segi kelayakan dan kebolehan memimpin Parti Bersatu, Hamzah Zainuddin jauh lebih baik berbanding Muhyiddin Yassin, kata mereka. Lihat saja sekarang ini banyak keputusan yang ditunggu datang daripada Hamzah Zainuddin. Selain itu, ketegasan Hamzah Zainuddin jauh lebih didengar berbanding Muhyiddin Yassin, kata mereka lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, Hamzah Zainuddin juga menurut Syed Abu Hussein, beliau kata Larut juga bersedia, berkemampuan dan berkebolehan untuk memimpin Bersatu. Katanya dalam sidang akhbar di Baitul Husna dekat sini pada Jumaat. Syed Abu Hussein Hafiz turut meminta barisan kepimpinan Bersatu untuk tampil berani, menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membantu pentadbiran Perdana Menteri itu. Beliau menamakan Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Ronald Kiandi Beluran, Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz Tanah Merah, Datuk Mas Ermiati Samsudin Masjid Tanah, dan ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Rasul Wahid. Usaha untuk nak jatuhkan kerajaan adalah sia-sia sekarang, katanya. Itu buang masa. Setahun lebih sudah berlalu, takkan masih nak bercakap tentang langkah. Saya hanya katakan apa yang perlu dan saya kongsikan supaya rakyat tahu, ujar beliau lagi. Sebelum ini, Sinar Harian melaporkan desas-desus muncul langkah Dubai yang didakwa digerakkan oleh pemimpin parti pembangkang, termasuk wakil tertentu kerajaan dengan matlamat sama untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Selain pemimpin pembangkang, langkah Dubai didakwa turut disertai tokoh politik, yaitu politik veteran berpengaruh berpangkat Tun yang bersekongkol dengan pembangkang, termasuk dituduh menggunakan sumber asing untuk menggulingkan pentadbiran diterajui Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, beberapa pemimpin PN telah menafikan bahawa wujud rancangan seumpama itu. Saudara-saudara sekalian, benarkah Hamzah Zainuddin akan jadi Presiden baru Parti Bersatu? Kita tunggu dan lihat.